muhasabah. Kalau kita tak buat korban ni, kena muhasabah banyak-banyak. Bab dunia kita tak pernah berkira. Beli kereta nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli handset nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli rumah buat renovation, bukan Melayu lah kalau beli rumah tak buat renovation, tak pernah berkira. Korban kita berkira, mana kita nak letak muka kita. Allah tak pernah berkira kepada kita nikmat dia. Allah tak pernah berkira kepada kita rezeki dia. Jangan jadi orang yang berkira kepada agama. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah bulan ni. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah. Buat korban. Syiar Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan sehinggalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan ibadah korban. Dia cakap saya orang miskin, jadi saya anak-anak, dan saya harap memang setiap tahun dapat macam tu, dan saya doakan untuk rakyat Malaysia supaya boleh sumbang lagi untuk kami. तो एक बस recorder kawan. Dia kata setahun sekali aja saya makan daging. Baru dapat dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara? Alhamdulillah, boleh alhamdulillah. Apa khabar Puan Zaitun? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Sebelum tu di kita mana tu? dulu. Cantik kat belakang ni kat rumah je. Kat rumah je. Studio kita di rumah. Work di from home je. Work from home. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustazah Kak Tun rasa bertuah hari ni sebabnya kita ada Ustaz Muhammad Hakim daripada pengarah Yayasan Al-Baghdadi, betul Ustaz ya? Pengarah betul. Yayasan pengarah Yayasan Al-Baghdadi, insya-Allah. Untuk sama-sama dengan kita petang ni, kita nak sembang berkenaan dengan kelebihan-kelebihan membuat ibadah kurban. Kadang-kadang kita dah tahu, kan Ustaz kan? Dah tahu tapi betul. Masih tak terang-terang lagi. InsyaAllah hari ni kita panjang sikit. Tapi hari ni kita akan cerita berkenaan dengan kurban penambah rezeki. Part situ yang kita nak tengok tu, insya-Allah. Allahu Akbar ya. Sebenarnya rezeki itu mana-mana Ustaz, betul tak? InsyaAllah. Tapi ini kita nak tengok khas kat korban. Bila kita buat korban, macam mana Allah nak bagi kat kita, insya-Allah. Okey, sebelum tu kita sama-sama mulakan dengan Al-Fatihah dulu Ustaz, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ustazah semua, silakan kita share pada yang lain. Ya, terutama tim sahabat-sahabat ustazah yang sudah membuat tempahan lembu dan sudah berdaftar untuk buat korban hari ni, tahniah ya. Alhamdulillah. Hari ni kita dengar dia punya kelebihan, apa yang kita nak buat ni. Pada sahabat-sahabat yang belum lagi daftar, jom kita sama-sama, jangan tertinggal. Jangan tertinggal buat korban tahun ni. InsyaAllah kita nak perkenalkan Ustaz Muhammad Hakim daripada Al-Baghdadi. Pada sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Kita nak perkenalkan Ustaz Muhammad Hakim selaku pengarah Yayasan Al-Baghdadi. Ya, insya-Allah HQ kita di Selayang, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Kita hari ni tak panjang Ustaz, 30 minit je Ustaz, kan betul tak?
InsyaAllah. Ya, ya, So insyaAllah. Ustaz, kita terus to the point lah Ustaz, insyaAllah. Mohon Ustaz kupaskan ataupun kongsikan dengan sahabat-sahabat kita yang lain ni insyaAllah, supaya kita lebih faham, lebih kita confident, ya, seronok nak buat korban insyaAllah. Tentang tajuk kita hari ni iaitu korban penambah rezeki. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu li qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati sahabat moderator Ustazah Zaitun dan juga semua sidang-sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, para habaib yang mungkin ada kesempatan melihat secara live bual bicara petang ini ataupun melihat secara rakaman di kemudian nanti. Alhamdulillah, pada petang ini kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT kerana kita masih diberi kesihatan oleh Allah SWT, diberi usia, diberi masa, diberi kesempatan bersama keluarga di rumah masing-masing dalam tempoh PKP 3.0 ini. Jadi sebenarnya petang ni kita sembang-sembang santai saja, tidak terlalu formal dan juga tidak terlalu serius, sebab kita membincangkan tentang kelebihan ibadah korban. Bila disebut ibadah korban ini sudah pasti tidak asing lagi dikaitkan dengan sejarah Nabi Ibrahim. Cuma pada petang ini Ustaz nak membawa sidang penonton semua kita betulkan perspektif kita tentang ibadah korban. Oleh kerana ibadah korban ini merupakan satu ibadah yang sangat dituntut, dan dalam hukum fiqh hukumnya ialah sunat muakkad, sunat yang sudah hampir kepada wajib, sunat muakkad. Jadi bila sebut tentang ibadah ni, ada ibadah yang kita lakukan secara harian, contohnya solat, ada ibadah yang kita lakukan dalam bentuk ibadah bulanan, seperti contoh puasa dan sebagainya. Tapi ibadah korban ini ibadah tahunan, ibadah tahunan di mana setahun sekali saja ibadah korban itu. Dia berbezalah dengan akikah. Cuma bila kita sebut tentang ibadah ni, selalu kita mengambil mengambil perspektif ritual. Ritual ni dalam bentuk tata cara, tata cara di mana apa hukumnya, apa syaratnya, cara nak menunaikannya, tapi kita jarang melihat dari perspektif spiritual. Setiap ibadah tu kita kena pandang ritual dan spiritual. Ritual tu dia punya cara-cara, tapi spiritual itu ialah tentang apa manfaatnya, apa yang tersirat, kenapa Allah perintahkan ibadah korban itu sendiri. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Isra, di mana Allah menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum. Apabila kamu melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk diri kamu. Maksudnya amal ibadah itu yang kita lakukan pasti ada kebaikan untuk diri kita. Yang selalu kita melihat bila buat ibadah korban, kita keluarkan duit kita, simpanan kita untuk kita beri pada orang lain. Tapi kita tak nampak apa kebaikan dan manfaat kepada diri kita. Yang tu yang petang ni Ustaz cuba nak sharing kepada semua sahabat-sahabat, sidang penonton semua. Dan dalam surah lain pula Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang ya'mal, melakukan
zarrah, maksudnya melakukan amal kebaikan yang kecil, pasti orang itu akan melihat kebaikan tu ke atas dirinya sendiri. Bahkan apatah lagi ibadah korban yang bukan ibadah yang kecil-kecil, bukan ibadah zarah, tapi dia ibadah yang memerlukan pengorbanan. Jadi manfaat ibadah korban ni selalu kita tengok bila orang buat ibadah korban, okey, ibadah korban tu dagingnya diberikan kepada orang miskin, orang yang mungkin setahun sekali je dapat jumpa daging kan, dan kita pun ambil sebahagian, sebahagian 1/3 sebagai contoh. Sebenarnya petang ni Ustaz nak bawa bahawa sebenarnya manfaatnya tu yang kita lihat selama ini, manfaat tu diterima oleh orang lain, tapi petang ni Ustaz cuba nak bawa manfaat tu sebenarnya banyak untuk diri kita. Banyak untuk diri kita. Kerana apa? Kerana tajuk yang diberikan pada petang ini, bagaimana ibadah korban itu dapat meraih ataupun menyemput, menambah rezeki kepada diri kita. Dan ulama membahagikan rezeki itu kepada 3 bahagian. Kepada 3 bahagian, iaitu pertama ialah rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijamin ni Allah sebut dalam surah Hud, ni Ustaz nak bagi kerja rumah sikit pada penonton-penonton. Okey, rujuk surah yang ke-11 ayat yang ke-6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbati fil ard illa ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Jadi apakah rezeki yang telah dijamin kepada semua makhluk ni? Okey, antaranya ialah rezeki kita dapat melihat matahari, rezeki kita dapat bernafas, rezeki kita dapat panca indera, dapat tubuh badan yang sihat dan sebagainya. Ini semua adalah yang telah dijamin oleh Allah SWT. Dia tidak semestinya orang beriman je yang dapat oksigen, tapi bahkan orang yang kafir pun dapat oksigen, dapat matahari, dapat bernafas, dapat apa sajalah yang disifatkan sebagai percuma di muka bumi ni, semua makhluk dapat. Yang kedua ialah rezeki yang diusahakan. Yang ni dalam surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 39. Boleh rujuk nanti. Ustaz sebutkan dia punya maksud saja. Dan bahawa sesungguhnya tiada balasan bagi seorang melainkan apa yang diusahakan. Jadi yang ini ulama kata rezeki yang digantung. Maksudnya kalau rezeki itu digantung, nak dapatkan benda yang digantung tu kita kena usaha, kena panjat, kena kait. Jadi macam itulah yang kita lakukan setiap hari, sehingga kan bila berlaku pandemik ni kita rasa kita dah tak dapat nak ambil yang digantung tu, sebab mungkin kita kena duduk rumah, kita kena tutup kita punya kedai, kita punya perniagaan, jadi kita tak dapat dah nak ambil yang digantung tu, tak dapat dah. Sedangkan selama ini kita hidup, kita yakin kita meraih rezeki tu, rezeki yang digantung tu, yang sifatnya sangat terbatas. Kalau kita kerja makan gaji kita je segitu-gitulah, hujung bulan kita dapat banyak tu, itu yang makan gaji. Yang kerja sendiri kadang dapat banyak, kadang dapat sikit, bergantung pada usaha. Kalau bulan tu mungkin usaha kita sikit, dapat sikit, usaha kita banyak, dapat banyak. Tapi ada satu kategori yang ketiga ini, iaitu rezeki yang dijamin. Yang ini sifatnya dipanggil dalam Al-Quran tu wa yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dia tidak terbatas, unlimited rezeki ni, iaitu rezeki-rezeki yang dijanji. Jamin yang lebih satu. Dijamin. Yang kedua yang digantung, yang ketiga ni yang dijanji oleh Allah Taala. Antaranya apa? Antaranya kita bersyukur. Dalam Al-Quran surah 14 ayat 7 yang selalu kita sebut-sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid tu kan. Maknanya kalau kita bersyukur, Allah tambah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji, bila janji tu maksudnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ni tidak pernah memungkiri janji. Maksudnya apa yang Allah janji tu, kalau kita buat apa yang Allah janji tu, insya-Allah kita dapat. Bersyukur antaranya lagi ialah beristighfar. Surah 71 ayat 10, surah An-Nuh
barang siapa yang beristighfar, nanti Allah akan bukakan jalan, Allah akan bukakan pintu langit, turunkan hujan, dibukakan rezeki dan sebagainya, istighfar. Selain daripada itu, rezeki anak, dalam surah yang 17 ayat 31 surah Al-Isra yang bermaksud janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana kamu takut kemiskinan, kerana Allah lah yang menjamin rezeki anak kamu dan rezeki kamu. Ni yang kata, maknanya bila kita ada anak, insya-Allah rezeki kita akan bertambah. Nak rezeki lagi, tambah anak lagi. Kalau masih mampulah, tambah lagi anak. Selain daripada itu, menikah, menikah. Ini dalam surah An-Nur, ayat surah yang ke-24 ayat 32. Okey, kita asalnya dulu kita bujang, bujang. Kita pun yalah rezeki kita pun banyak-banyak tu je. Lepas tu bila kita berkahwin, berkahwin tu menjemput rezeki juga. Selain daripada itu, rezeki-rezeki yang tak terduga disebabkan kita bertakwa kepada Allah SWT. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kan Allah bukakan jalan-jalan kesusahan, jalan-jalan rezeki kita Allah akan bukakan. Dan yang antaranya lainnya ialah bersedekah. Bersedekah juga dalam Al-Quran banyak Allah sebut ayat-ayat berkaitan dengan sedekah, di mana kalau kita bersedekah 1, Allah balas 10. Bahkan kalau kita masa kita bersedekah tu itulah harta yang kita ada, maka gandaan tu bukan 10, dia boleh jadi 700, boleh jadi unlimited. Jadi bila sebut sedekah ni, ibadah korban tu adalah salah satu sedekah. Bila kita buat ibadah korban yang dikira bersedekah sebab kita keluarkan apa yang kita miliki kepada mereka yang memerlukan, maka insya-Allah Allah akan bukakan jalan-jalan pintu rezeki itu yang kita tidak sangka-sangka. Jadi itulah untuk round pertama ni, untuk soalan pertama, bahawa kita cubalah dapatkan rezeki yang dijanji oleh Allah SWT kerana sifatnya adalah unlimited, sifatnya adalah infinity. Dia boleh datang tiba-tiba, dia boleh datang tanpa kita sangka, dan itulah yang akan saya kongsikan dalam yang berikutnya nanti. InsyaAllah. So maksudnya Ustaz, kita berkorban ni dia masuk dalam rezeki yang nombor 3 tu kan Ustaz, kan? Betul, yang bersedekah tu. Yang dijanji Allah SWT. Yang dijanjikan oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Okey Ustaz, kalau macam boleh ke kalau kita laksanakan korban ni dengan kita ada niat lain Ustaz, selain sudah berkorban tu kan? Kita selalu korban sebab kita nak berkorban dengan apa tujuan apa semua. Tapi boleh ke kita ada niat lain, macam contohnya kita ada hajat lain? Okey. Dia para ulama dia memberikan kita panduan, kita ni kita berpandukanlah pada alim ulama yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Dari segi niat untuk kita menunaikan ibadah korban tu, niat lillahi ta'ala. Niat dia tak boleh 2-3. Niatnya, ya Allah aku berkorban ni kerana engkau ya Allah. Niatnya itu. Tapi bagaimana kita nak apa istilah dia, memanipulasi, bukan manipulasi, maknanya kita memanfaatkan korban untuk kita nak dapatkan ganjaran, ataupun kalau ganjaran tu lambat lagi dekat akhirat nanti. Kita nak sekarang ni dalam tempoh pandemik, kita pun rezeki pun tak berapa ada ni, boleh tak ibadah korban ni menjadi asbab untuk kita dapat keluar daripada kesusahan yang sedang kita hadapi pada hari ini. So ulama memberikan panduan kepada kita, lepas kita melakukan amal ibadah, apa saja ibadah, tidak semestinya korban, bahkan solat, bahkan baca Quran dan sebagainya, niat kita lillahi ta'ala, tetapi selepas kita melakukan amal ibadah itu, kita berwasilah. Yang itu dibenarkan. Mungkin kita pernah dengar kisah 3 orang sahabat terperangkap dalam gua. Yang seorang dia pernah berbakti kepada ibu bapanya, lepas tu dia terbuka sikit. Jadi dibolehkan. Maksudnya dengan ibadah korban itu, tapi syaratnya kena buat ibadah korban lah. Kalau belum buat ibadah korban, kena buat ibadah korban dulu. Selepas tu barulah kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ni aku berkorban. Sebab korban tu dia tanda cinta, tanda syukur kan.
tanda takwa. Jadi benda-benda itulah sebenarnya menjadi asbab untuk kita nak mohon pada Allah tu dia cepat. Dia cepat dia punya makbulnya tu cepat. Sebab ikut pengalaman sebab macam Ustaz sendirilah, kalau pengalaman orang lain mungkin pengalaman Kak Tun sendiri ada. Ustaz dulu bila nak buat ibadah korban ni, okey. Pada waktu itu yalah duit pun tak berapa ada, macam mungkin sebahagian daripada penonton-penonton yang sekarang ni, bila Ustaz kempen, tolong kempen ibadah korban kan, ada yang WhatsApp Ustaz ini nak makan pun tak cukup Ustaz. Kan itu. Ustaz ini nak bayar bil pun tak cukup duit Ustaz. Sepatutnya inilah masanya, masa kita tak ada tu, kita carilah apa yang kita ada. Sebagai contoh mungkin kat rumah kita ni banyak lagi yang kita ada. Mungkin TV kita ada lagi, mungkin barang kemas kalau perempuan barang kemas, gelang, cincin ada lagi, handphone mungkin handphone pun ada lagi. Jadi kenapa tidak kita korbankan? Kan kita korbankan handphone Ismail kita tu, ibarat kalau kita ambil ibrah daripada Nabi Ibrahim tu, bagaimana Nabi Ibrahim tu sangat sayang kepada puteranya Nabi Ismail tu, dia korbankan untuk Allah SWT. Jadi kita ni kat rumah kita ni banyak kita punya Ismail. Mungkin TV tu kita punya Ismail, mungkin handphone ni kita punya Ismail, mungkin kita punya gelang pusaka kita tu Ismail kita. Itulah kita korbankan, kita jual, kita gadai. Hanya RM320 je pun. Kalau dengan wila korban ni, RM320. Bismillah. Ya Allah, lepas kita buat ibadah korban dengan wila korban secara online ke atau melalui kita punya wakil-wakil affiliate kita ni, lepas tu kita tunggu je. Kalau ikut kajian Ustaz lah, Ustaz pernah paling cepat tak sampai 24 jam. Maksudnya, contoh Ustaz perlukan duit ni untuk tujuan tertentu. Mungkin kita punya bayar bil utility kita dah tersangkut 2 bulan, dah dapat surat kuning nak potong kan. Kita ada duit yang kita ada ni dalam 320 ni, kalau kita buat bayar bil habis. Tapi bila kita korbankan 320 yang kita ada tu untuk ibadah korban, Ustaz sangat yakin, insya-Allah tunggu je lah 24 jam, 36 jam, 48 jam, selalunya tak lebih 3 hari, pasti ada keajaiban yang kita akan perolehi, yang bila kita dapat tu, ya Allah, benarlah janji kau ya Allah. Barulah kita rasa Masya Allah, betul lah. Sampai kadang bila dah dapat tu, alamak, rugilah, menyesal korban satu bahagian je. Sepatutnya saya korban satu ekor kambing baru dapat sebab contoh kalau kita buat ibadah korban tu 320, tiba-tiba dalam 24 jam, 36 jam, 48 jam tu dapat duit 3,200 dia dalam 10 kan. Alamak, cuba kalau saya korban 570, kalau di Mekah ataupun kalau di luar negara 590, mesti saya dapat 5,900 daripada 3,200 tadi kan. Dan itu selalu berlaku. Dan benda ni kalau kita tak perhatikan dan kita tak catat dalam diary kehidupan kita tak perasan. Kita rasa sedekah tu bila kita bagi kepada di jalan Allah melalui ibadah korban dan sebagainya, kita rasa duit kita makin kurang. Sedangkan kalau kita perasan, kalau kita perhatikan betul-betul, start kita bersedekah atau kita berkorban tu, kita tengok apa agaknya yang keajaiban yang kita akan dapat. Pasti ada. Tapi kita kena perhatilah. Kalau tidak, nanti kita rasa benda tu macam biasa je. Tak ada apa-apa. Betul-betul. Ya, betul. Jadi itulah, maknanya dengan ibadah korban ni memang dibolehkan untuk kita bermunajat pada Allah SWT. Cuma niat korban itu kerana Allah. Lepas ibadah korban, kita jadikan dia sebagai wasilah. Maksudnya sebagai, ya Allah, aku dah tawasul harta, ya betul, tawasul. Kita tawasul pada amal kebaikan kita ni
mudah-mudahan Allah sampaikan hajat. Mungkin ada yang anaknya Ya, kena kanser, mudah-mudahan sembuh, dan saya pun ada pengalaman tentang tu yang insya-Allah kalau ada kesempatan saya kongsikan. Wallahu alam. InsyaAllah, Masya Allah. Memang betul lah Ustaz, betul Ustaz cakap tu. Kadang-kadang kita tak perasan Ustaz, benda tu datang balik ke kita kat mana. Betul. Di mana, macam mana. Sebab kita tak kira. Macam Ustaz kata tadi ni, kita tak catat. Jadi kita tak tahu bila dia datang balik pada kita tu, kita tak perasan. Yang itu sebenarnya daripada itu yang kita buat tu, insya-Allah, masya-Allah. Betul lah Ustaz. Okey Ustaz, boleh tak Ustaz, saya nak minta Ustaz urai sikit. Ni soalan saya sendiri Ustaz, bukan soalan ni. Okey. Sebab ada saya soalan dengar. cemas ni. Cepat-cepat. Baik. Ada saya dengar. Diharuskan kita berhutang untuk buat korban. Betul ke Ustaz? Saya nak kepastian dia ni. Cerita Ustaz. Yang ini ulama berbeza pendapat, pendapat. Dia samalah macam konsep ibadah haji. Cuma kalau ibadah haji kan dia sifatnya dia fardu. Cuma kalau kita tak berusaha untuk sebab dia contoh Ustaz bagi contoh ibadah haji tu. Kenapa? Sebab ibadah haji tu walaupun dia rukun Islam, walaupun dia wajib, tapi kepada yang mampu. Dan selalunya kita memberi alasan, aku tak mampu lagi, duit tak cukup lagi, sedangkan dia tak menyimpan pun untuk ke arah itu. Jadi ulama beza pendapat dari segi itu. Tapi secara peribadi Ustaz, bukan kalau berhutang tu kata orang tu jalan terakhir. Kalau kita ada lagi harta-harta yang kita boleh jual, contoh macam Ustaz sebut tadi, kita ada lagi TV. Kenapa kita tak jual kita punya TV? Ataupun contoh kita ada melanggan TV-TV satelit kan. Kalau yang sebulan mungkin 200, 300 ataupun kita punya bil telefon, bil utility kita. Kenapa kita tidak tangguhkan dulu? Kita tangguhkan dulu bayar bil-bil tu. Sepatutnya kita punya bayaran bil telefon, bil air, bil listrik, bil TV apa semua tu mungkin 500-600 ringgit sebulan. Yang itu untuk bulan bulan korban. Kita yang itu kita KIV dulu, insya-Allah selalunya tak dipotong. Kalau setakat tertangguh sebulan, 2 bulan tu tak terpotong. Kecuali kalau dah 3 bulan, 4 bulan tu dah keluar surat kuning, memang dia akan potong lah. Tapi selagi baru sebulan, 2 bulan belum dipotong lagi, Ustaz sangat-sangat menyeru ambil bajet sepatutnya untuk bayar utility tu, pergi buat ibadah korban. InsyaAllah dalam tempoh mungkin seminggu, mungkin tak sampai seminggu pun, duit yang kita korbankan untuk Allah SWT tu pasti Allah akan ganti dengan lebih cepat. Jadi mungkin yang dibutuhkan hutang tu. Hutang tu jalan terakhir. Kalau kita ada sumber yang kita boleh kita alihkan dulu daripada bayar utility tadi, kita buat ibadah korban. Ataupun kalau itu pun kita tak ada, apa yang kita boleh jual, kita jual dulu. Kalau perlu jual handphone, jual handphone. InsyaAllah dapat handphone yang lagi baru. Ya, betul. Betul lah, insyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. So Ustaz, macam mana agaknya kan cara untuk kita ajak ni, terutamanya golongan yang muda-muda ni Ustaz. Dia orang kerja dah. Dia orang dah kerja dah. Tapi dah ada pendapatan sendiri. Tapi bila part nak suruh berkorban ni, dia nampak macam korban tu untuk orang tua je. Orang yang dah ada berkeluarga je. So macam mana tu Ustaz? Macam mana kita nak seru dia orang? Okey. Tentang orang muda Ustaz sendiri pun kesedaran untuk buat ibadah korban tu sebab masa Ustaz bujang dulu tak ada lagi wila korban ni. Izi korban ke wila korban ke tak ada lagi. Jadi korban di luar negara tu tak jumpa lagi masa tu. Jadi kalau korban di dalam negara memang mahal lah. Kalau sekarang ni 700, satu bahagian RM700 kan. Kalau gaji 1,500 memang separuh daripada gaji tu. Tapi sebenarnya jangan takut. Bab ibadah korban ni jangan takut. Sebab apa? Bayangkan ya, kalau kita tengok Nabi Ibrahim tu sendiri Nabi Ibrahim tu. Bagaimana Nabi Ibrahim tu dia korbankan anak tau. Kita bukan Allah suruh korbankan anak. Kita suruh korbankan sedikit rezeki yang kita ada, harta yang kita ada tu untuk jalan Allah.
Jadi kalau bayangkan ya, Nabi Ibrahim tu disuruh korbankan anak pun Allah ganti dengan kibas, diganti dengan haiwan dan anak dia tu selamat. Apatah lagi kita ni bila korbankan duit tu, sebenarnya duit tu Allah akan ganti nanti. Duit tu ibarat Ismail tadi tu, bila kita korbankan dia tu, dia akan ganti, automatik dia akan ganti dalam bentuk lain atau dalam bentuk rezeki yang tanpa diduga. Jadi untuk orang muda ni, untuk orang muda sekarang ni dah ada wila korban kan, dah ada banyak peluang-peluang untuk kita menekan ibadah korban ni. Yang penting ialah ilmu lah. Orang-orang muda kena belajar ilmu tu. Ilmu berkaitan dengan korban, ilmu berkaitan dengan ritual korban dan spiritual korban tu. Dia kena belajar. Spiritual korban tu, apa manfaat yang kita dapat berbanding dengan daging yang orang makan. Sedangkan yang kita dapat tu lebih, ya. Dan yang kedua ialah kalau macam Ustaz sendiri sebagai seorang ayah, sekarang ni lah masa kita didik anak kita daripada kecil, kita korbankan untuk mereka. Maksudnya kita kena bagi tahu, kalau contoh macam kita ada rezeki lebih, okey, bagi tahu anak kita, okey Ali, okey tahun ni ayah dah korbankan untuk kamu. Ayah bagi duit pada kamu RM320 ni. Duit ni buatkan ibadah korban. Kita kena didik lah ilmu dan kita kena didik. Dan kita kena beri kesedaran bahawasanya manfaat korban itu sebenarnya banyak kepada orang yang membuat ibadah korban tu berbanding dengan orang yang menerima ibadah korban. Sebab orang yang menerima ibadah korban tu, dia dapat daging, masak-masak, makan habis. Jadi najis. Tapi orang yang membuat ibadah korban ni, dia ibarat buat satu MOU dengan Allah SWT. Masya-Allah. Ya. Untuk 1 tahun akan datang ni, saya nak minta jaminan daripada Allah SWT, jamin rezeki saya, jamin saya punya keselamatan, jamin saya punya kesihatan, jamin saya punya kebahagiaan dalam setahun akan datang. Masya-Allah. Dia macam itu. Sebab itu dia setahun. Jadi nanti dah setahun, kalau mungkin tahun ni kita dapat buat ibadah satu bahagian, tahun depan kita kena pasang niat, ya Allah, tahun ni saya bermula dengan satu bahagian je ya Allah. InsyaAllah kalau saya lebih, saya akan buat 1 ekor kambing. Sebab 1 ekor kambing lebih kurang 590, ya. Jadi tahun depan kita dah pastikan ada rezeki, insyaAllah bila kita niat tu Allah akan permudahkanlah rezeki kita. Jadi tahun depan jangan lupa, kita dah minta dengan Allah SWT tu jamin rezeki kita, jamin keselamatan kita, jamin kesihatan kita untuk setahun ke hadapan tu, kita korban 1 ekor kambing. Lepas tu untuk next year lagi, kita kena usahakan, ya Allah, tahun ni aku dapat korban 1 ekor kambing je ya Allah. InsyaAllah tahun depan aku nak korban 1 ekor lembu. Tapi jangan nazar. Kalau nazar dia dah jadi wajib. Ini kita iltizam supaya bercita-cita. Bercita-cita, menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah SWT supaya Allah tu beri rezeki yang lagi melimpah ruah untuk setahun akan dapat. Dan bila seterusnya lah, bila daripada seekor lembu, mungkin kita boleh 2 ekor lembu, 3 ekor lembu, 4 ekor lembu, 4 ekor unta, macam tu. Jadi sebab itulah ini penting kesedaran kita, kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat kita bahawa penting sebenarnya ibadah korban, apatah lagi kita sedang diuji pandemik COVID-19 ni, kita diuji pula PKP, duduk kat rumah, tak boleh buka gerai, tak boleh buka kedai, semua kena buat kat rumah, kita rasa rezeki kita makin sempit. Kenapa tidak? Satu peluang yang Allah dah bagi kepada kita, satu peluang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ajar pada kita, ni gunakan ni tiket korban ni guna untuk kita dapat meraih pertolongan nusrah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah berikan
datangkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita, sebab kita memang perlukan keajaiban. Kalau tidak, kita dah pening dah fikir macam mana kita duduk kat rumah ni, macam mana PKP ni, macam mana rezeki anak sekolah pula, anak sekolah kat rumah, lepas tu kita punya barang dapur pun dah makin kurang, Makin kita punya kering. simpanan pun dah makin habis. Jadi sebelum kita punya harta tu semakin habis, kenapa tidak kita habiskan dulu untuk ibadah korban, dan itulah saatnya Allah datangkan keajaiban kepada kita, datangkan 10 kali ganda, 700 kali ganda, bahkan beratus-ratus kali ganda, yang tanpa kita duga, tanpa kita sangka-sangka, sehinggalah kita merasakan, ya Allah, syukur, alhamdulillah, benarlah ya Allah. Di situlah kita akan mendapat kemanisan iman kepada Allah SWT. Itulah yang paling penting. Kepercayaan, keimanan kita kepada Allah SWT itu setelah kita melihat secara hakul yakin, secara hakul yakin bahawa janji Allah itu sudah pasti. Wallahu alam. Masya-Allah. Wallahu alam. Masya-Allah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz share kita Baik, punya sama-sama. petang-petang ni ilmu berkenaan dengan ilmu apa Ustaz tadi yang tersirat ya Ustaz kan? Yang tersirat di sebalik Ritual dan spiritual kepada ibadah korban. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kita. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan ada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hakim. Semoga Allah merahmati beliau. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Semua yang membuat korban tahun ni ya, semua. InsyaAllah Allah pegang janji dia. Allah adalah janji Allah tu memang takkan tidak ditunaikan. Dia memang akan tunaikan insya-Allah. Cuma cepat dan lambat saja. Sabar dan tidak saja kita menanti insya-Allah. InsyaAllah cepat. InsyaAllah cepat. Ustaz kata insya-Allah cepat. Sebab Allah kata Allah akan beri balasan kepada orang yang ibadah korban tu sebelum darahnya menitis ke bumi. Betul. Ya, maksudnya buat ibadah korban tu jangan tunggu 10 hari. Jangan. Lagi cepat kita buat ibadah korban, lagi cepat Allah akan berikan dia punya keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita insya-Allah. Betul. Masya-Allah. Ya, kita selalu tak percaya kat situlah Ustaz kan? Sebab betul. tak nampak. Benda tak nampak. Allahu Akbar. Tahun ni cuba insya-Allah yang belum buat ibadah korban, tahun ni cuba perhatikan betul-betul, cuba bahagian betul-betul. Mula daripada satu bahagian, satu family, buat satu bahagian dulu. Kalau mampu setiap satu orang dalam ahli keluarga tu satu bahagian. Dan kalau boleh satu family tu satu ekor lembu. Masya-Allah. Masya-Allah. Itu memang terbaik. Kita kempen betul-betul. Saya memang kempen. Betul, ya. Saya jangan lupa tengok link kat bawah. Tengok link kat bawah tu. Insya-Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita minta Ustaz baca doa untuk tutup kita punya kelas hari ni, dan sahabat-sahabat yang belum lagi tempah lembu, tempah cepat-cepat. Siapa yang nak rezeki dia berganda cepat, maka kena bergerak cepat insya-Allah. Ya, bawah ni ada kita punya link untuk sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan Ustazah Katun dan juga We Love Korban. Insya-Allah kita sama-sama buat. Di luar negara ada, dalam negara ada. Di Mekah pun ada. So pilih je yang mana satu berkenan di hati. InsyaAllah ta'ala. Silakan Ustaz, kita tutup majlis kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami yang telah kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja ya Allah, dosa yang kami lakukan secara sembunyi atau terang-terangan ya Allah, dosa kami kepadamu ya Allah kerana tidak yakin dengan janji-janjimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah agar kau bukakanlah pintu rezeki kepada penonton-penonton yang menonton rancangan pada petang ini ataupun yang menonton rancangan rakaman ini ya Allah, agar mereka semua dapat menunaikan ibadah korban kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau permudahkanlah mereka ya Allah untuk menunaikan ibadah korban kepadamu ya Allah. Ya Allah, kau bukakanlah hati mereka ya Allah, bagi mereka yang telah mempunyai rezeki yang cukup tetapi masih berlengah-lengah, masih tidak mahu menunaikan ibadah korban ya Allah, kau bukakanlah pintu hati mereka agar mereka dapat melakukan ibadah korban itu, dan kau gantikanlah
ibadah-ibadah korban mereka yang telah menunaikan ibadah korban ni dengan janji-Mu ya Allah, dengan harta yang melimpah ruah ya Allah, dengan keimanan yang tinggi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, terutamanya kepada mereka yang telah menunaikan ibadah korban bersama We Love Korban ya Allah. Ya Allah, Kau permudahkanlah tim We Love Korban untuk menunaikan ibadah korban nanti yang telah diamanahkan oleh peserta-peserta korban yang telah memberikan wang ringgit mereka untuk tim We Love Korban sempurnakan di negara-negara yang telah dipilih seperti Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indonesia dan di merata tempat ya Allah. Kau permudahkanlah urusan kami ya Allah. Kau berilah pahala yang berlipat kali ganda. Kau permudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat, dan Kau tunaikanlah janji Engkau ya Allah sebagaimana yang Kau telah janjikan bahawa setiap pengorbanan yang diberikan ke jalan-Mu ya Allah, pasti Engkau akan balas dengan lebih baik dan lebih cepat ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika nabna wa alaikal masir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan dalam sharing yang Ustaz sampaikan sepetang ni tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk peringatan diri Ustaz sendiri dan juga kepada penonton semua. Jangan lupa gunakan tiket ini, ibadah korban ini sebagai jalan ataupun wasilah untuk kita keluar daripada kemelut yang sedang kita hadapi sekarang ni, dan kemelut yang kesulitan yang sedang kita hadapi. Mungkin ada yang sakit, ada keluarga yang kena COVID dan sebagainya. Jadikan ibadah korban ni satu-satunya cara untuk kita keluar daripada semua kesulitan itu. InsyaAllah pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Wallahu InsyaAllah. Betul, insyaAllah, betul. Okey sahabat-sahabat, itu sahaja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada yang dah share. Terima kasih banyak-banyak yang duduk sampai habis setengah jam lebih sikit. 45 minit. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Jangan lupa lepas ni daftar. Lepas ni daftar terus. Jangan tunggu lama-lama. Siapa nak rezeki tambah, kita buat korban insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhasabah. Kalau kita tak buat korban ni, kena muhasabah banyak-banyak. Bab dunia kita tak pernah berkira. Beli kereta nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli handset nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli rumah buat renovation, bukan Melayu lah kalau beli rumah tak buat renovation, tak pernah berkira. Korban kita berkira mana kita nak letak muka kita. Allah tak pernah berkira kepada kita nikmat dia. Allah tak pernah berkira kepada kita rezeki dia. Jangan jadi orang yang berkira kepada agama. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah bulan ni. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah. Buat korban. Syiar Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan sehinggalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan ibadah korban. Siapakah yang boleh diwakilkan sekiranya tuang punya korban tak dapat balik?
Dia tak boleh nak balik. Nak kerbang di Pasir Putih. Tuang kerbang ada di KL Lumpur. Bang sibuk tak boleh nak balik. Jadi nak suruh siapa korban yang sembelih sini? Lah manalah aku tahu dah kampungmu. Mu carilah sendiri siapa-siapa pun. Faham lagi? Adalah orang urus. Tak mesti orang sembelih, orang masuk korban dia yang sembelih. Kadang-kadang dia ada kerja. Sayyidina Ali kata aku pernah diwakil oleh Nabi. Nabi ada tugas, wakil aku suruh sembelih unta. Nampak tak? Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala budni. Pernah Nabi dulu mewakilkan aku supaya aku menguruskan sembelih unta korban Nabi. Boleh. Jadi kita tanya orang sini, ada orang menguruskan korban ke tak? Jadi kita duduk Kuala Lumpur tak balik. Kirim duit lah. Berapa? 600 sebahagian. Kita kirim duit, kemudian kita wakil dua perkara. Yang pertama, saya wakil kepada awak membeli haiwan korban saya satu bahagian. Faham? Yang kedua, saya wakilkan pihak pengurusan untuk menyembelih haiwan korban. Baru jadi sah. Faham lagi? Jangan masuk seorang. Niat dok sekarang. Wakil ke tak? Jadi dok sah. Dia cakap saya orang miskin, jadi saya anak-anak dan saya harap memang setiap tahun dapat macam tu, dan saya doakan untuk rakyat Malaysia supaya boleh sumbang lagi untuk kami. So, bos apa kawan? Dia kata setahun sekali aja saya makan daging dan dapat dari sini. Muhasabah. Kalau kita tak buat korban ni, kena muhasabah banyak-banyak. Bab dunia kita tak pernah berkira. Beli kereta nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli handset nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli rumah buat renovation, bukan Melayu lah kalau beli rumah tak buat renovation. Tak pernah berkira. Korban kita berkira mana kita nak letak muka kita. Allah tak pernah berkira kepada kita nikmat dia. Allah tak pernah berkira kepada kita rezeki dia. Jangan jadi orang yang berkira kepada agama. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah bulan ni. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah. Buat korban. Syiar Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan sehinggalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan ibadah korban.